ada jiran Dayang. Sebab mak Dayang bekerja. So Dayang selalu dengan nenek Dayang. And nenek Dayang selalu, biasalah nenek suka berlepak dengan jiran. So Dayang selalu menyanyi. Dayang panggil dia Mak Kiah. Dia panggil Dayang adik macam tu. Kenapa tak masuk pertandingan? Jangan. Dayang pula macam jenis yang memang sangat pendiam. Tapi dia diam-diam masukkan nama Dayang dalam satu pertandingan ni. So dia menipu Dayang. Dia cakap tak boleh tarik balik. Dia cakap you kena juga masuk pertandingan ni. Kalau tarik balik nama dah letak ni. Sebenarnya boleh je. So kita Dayang jadi semacam anak yang baik. Macam okay. Walaupun dia nervous, walaupun dia kaku, walaupun dia macam menyanyi straight, dia ingat lagi dia nyanyi lagu Bahtera Merdeka. Dia ingat lagi stage dia kecil je. Baju pun tak apa-apa dia pakai, makeup tak apa-apa dia pakai, tapi dia ingat masa tu macam dia nak jadi penyanyi. Hello, hi, anda masih bersama saya sekali lagi di episod yang ini, Music Roundtable. Kita ada tetamu yang sangat istimewa. Actually bila kita mula merangka-rangka program ni, kita tanya pada followers siapa penyanyi ataupun artis yang diorang nak. Antara nama ataupun request yang paling tinggi adalah Dayang Nur Faiza. Apa khabar Dayang? Wow. Alhamdulillah, saya rasa terharu. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi jemput Dayang. And sebenarnya kalau nak cakap terus terang, Dayang jarang buat interview podcast macam ni lah. Yes, rasanya podcast First time sebab so, itu kelemahan saya bila bercakap. Sebab tu kadang-kadang takut. Tapi tak saya apa, cuba hari kita santai-santai je. Kita just nak throwback sikit kembali perjalanan bermuzik Dayang kan. Yes, no problem. Saya rasa InsyaAllah kita get back ke tahun sudah. Saya rasa 2023 tahun yang sangat sibuk untuk Dayang. Alhamdulillah. Dan di fasa saya rasa dengan projek berlagu yang bukan ada satu, tapi tahun lepas Dayang release berlagu dua. Dengan orang kata skala bermuzik yang lebih besar kan. Betul. Sebagai seorang pendengar Dayang lah kan, maybe kita ingat balik tahun 98 Dayang start menyanyi. Wow, okay. Hakikat cinta betul. Secara komersial lah. Sehingga hari ini. Actually saya kalau meletakkan diri saya sebagai pendengar, saya sebenarnya tak pernah macam membayangkan yang Dayang itu akan ada satu fasa berlagu ini. Because kita tahu Dayang tu kan dia very R&B star macam tu kan. Dia pop R&B. Dia still ada pop dia lagi. Betul lah. Tiba-tiba dia datang dengan projek berlagu yang saya rasa it's totally different. Sangat-sangat berbeza dengan apa Dayang yang pernah Dayang buat sebelum ini. So soalan saya, adakah berlagu ini adalah satu fasa yang memang Dayang rancang ataupun Dayang mahukan, ataupun it just happen secara begitulah tanpa terlalu dirancang? Dia sebenarnya dalam bila Dayang start menjadi penyanyi kan, slowly dia rasa macam dia semakin mengenali karya-karya klasik kan, balik makin kenal makin lama. Sebab dia pernah nyanyi masuk pertandingan Bintang Asli. Betul. Dari situ sebenarnya pengenalan Dayang untuk lagu-lagu klasik Melayu ni, lagu-lagu asli. So dia cakap interesting. Macam Dayang berminat. Tapi tak terfikir lagi masa tu. Di awal masa tu umur pun 15 tahun. Kita pun baru macam macam ni ke Dayang baru kenal penyanyi-penyanyi penyanyi lama Klasik Melayu kan. Dan semakin lama tu dia rasa macam bila Dayang macam dengar balik lagu-lagu lama ni macam menarik juga. Menarik, dan karya diorang terlalu hebat. Dan terlalu istimewa. Dan dari situ Dayang menyimpan impian, menyimpan hasrat dan macam kalaulah saya diberi peluang untuk merakamkan kembali karya-karya hebat ini, dan rasa macam teringin
impian tu, hasrat tu sentiasa ada dalam diri Dayang. Dan peluang tu Dayang macam, okay, kita tunggu, kita plan. Tak sangka peluang tu datang. Bila peluang tu datang, jadi dari situ kita merancang. Macam, bila peluang tu datang, why not kita mencuba. Dan itu salah satu cara Dayang untuk memberi penghargaan kepada penyanyi-penyanyi yang dia rasa sangat-sangat hebat pada masa mereka dulu. Pada masa macam salah seorangnya siapa? Ada lagu-lagu Allahyarham Tan Sri Ehsan Salim kan? Yes, Ehsan Salim. Ada lagu daripada nama memang dia Saloma punya juga ada. Yes, betul. Sani Sauri, Piramli kan. Dan rasa macam bila semakin Dayang mengenali muzik, semakin Dayang nak mencari the roots. Asal yes, dia punya roots tu. Okay, ini sebenarnya. So Dayang macam sayang kalau Dayang tak reintroduce lagu ni kepada generasi baru. Betul. Tetapi macam mana Dayang nak membuatkan lagu tu boleh didengar di generasi muda. Sebab tu dia keluar, kita kan nak mencuba. Sebab tu keluar Kasih. Betul. Tapi Kasih tu lebih bereksperimentasi. Dayang macam okay, maybe ini semua kita cuba. Lepas tu dan still menyimpan hasrat lagi, lahirlah Berlagu. Okay, bukan satu tetapi dua. Yang tu bukanlah kata tak dirancang. Mula-mula dah ingat satu je, tapi tiba-tiba ada peluang dua. Okay, peluangnya datang kali kedua untuk berlagu kedua. Betul. Dan soalan yang saya rasa belum officially dijawab oleh Dayang, yang banyak orang tanya, ada ke berlagu 3? Buat masa sekarang, alhamdulillah, dan rasa Dayang bersyukur sangat-sangat sebab Dayang dapat peluang untuk menghasilkan berlagu 1 dan berlagu 2. Berlagu 3 buat masa sekarang belum ada perancangan lagi, tetapi in the future kita tak tahu anything boleh jadi. Kalaulah ada peluang dan masa yang sesuai, tak salah rasanya. Untuk sebab sebenarnya banyak lagi karya-karya hebat yang saya rasa macam boleh diperkenalkan kembali kepada generasi baru. Okay, so buat masa sekarang tiada berlagu 3. Okay. So apa yang peminat Dayang Nur Faizah boleh expect tahun ini daripada Dayang? Tahun ini Dayang lebih fokus untuk album solo Dayang. Album pop Dayang pula. Itu fokus Dayang tahun inilah sebab dah beberapa tahun ini Dayang hasilkan berlagu 1 dan berlagu 2. Dan album pop tu dia macam dalam dia bukan dia Dayang stop terus. Dayang still macam ada single sebelum-sebelum ni, and still macam berfikir dan kena keluar dengan pop album juga, tapi kita kena plan betul-betul lah. Planning itu yang penting sebenarnya. Okay, right. Dayang memulakan career music dari usia belasan tahun kan? Betul. Okay. So daripada usia belasan tahun tu sehingga hari ini, orang kata you never go back lah kan. Menyanyi itu the only option yang Dayang ada, ataupun the only cita-cita yang Dayang ada, atau mungkin ada cita-cita lain yang terpaksa dilupakan sebab menyanyi ni dia memberi perjalanan yang lebih mudah untuk Dayang. No, memang maksud Dayang bukan cita-cita lain. Memang Dayang tak ada cita-cita lain. Memang nak jadi penyanyi. Terus terang Dayang cakap, Dayang memang suka menyanyi. Di rumah Dayang pemalu, tapi Dayang akan menyanyi dalam bilik. Dalam bilik Dayang akan macam sebelum tidur, kalau dulu-dulu pun kita pasang radio, dengar lagu. Itu macam Dayang punya kepuasan masa tu, walaupun dari umur dari kecil.
Dia memang suka menyanyi, suka, tapi bukan depan orang lah, sebab dia memang kita pemalu sebenarnya. Dan tapi memang ada keinginan nak jadi penyanyi tu. no, memang masa tu Dayan belum tak lagi? terfikir. Sebab Dayan tak sangka. Sebab Dayan kan dari Kuching, Sarawak. Dayan tak terfikir macam, Dayan belum tak tahu macam, boleh ke Dayang jadi penyanyi. Dan bila Dayang menyanyi, first Dayang on stage, umur Dayang lambat sebenarnya 12 tahun. Oh, okay. 12 Itu pun tahun. bukanlah Pertandingan? kata pertandingan. Itu pun bukanlah kata kalau nak cara kasar dia macam paksa. Bukan. Ini macam orang nak trik budak-budak. Dia okay. trik Dayang tahu. Sebab Dayang punya ada, kalau nak cerita ni macam ada jiran Dayang. Sebab mak Dayang bekerja. So Dayang selalu dengan nenek Dayang. Nenek Dayang selalu, biasalah nenek suka berlepak dengan jiran. So Dayang selalu menyanyi. Dayang panggil dia Mak Kia. Arwah Mak Kia. Dia cakap, dia panggil Dayang adik macam tu. Kenapa tak masuk pertandingan? Jangan-jangan. Dayang pula macam jenis yang memang sangat pendiam. Tapi dia diam-diam masukkan nama Dayang dalam satu pertandingan ni. Oh, di Kuching. Di Kuching lah. So dia menipu Dayang. Dia cakap tak boleh tarik balik. Dia cakap you kena juga masuk masuk pertandingan ni. Kalau nama tarik balik nama dah letak ni. Sebenarnya boleh je. So kita Dayang jadi semacam anak yang baik. Macam okay. Tapi bila Dayang on stage tu, Dayang rasa walaupun Dayang nervous, walaupun Dayang kaku, walaupun Dayang macam menyanyi straight, Dayang ingat lagi Dayang nyanyi lagu Bahtera Merdeka dan juga lagu Hasnul tu, lagu Kembalilah Kasih. Lagu Untukku. Lagu Untukmu ke lagu Untukku. So masa tu Dayang rasa macam Dia ingat lagi stage dia kecil je. Baju pun tak apa-apa Dayang pakai, makeup tak apa-apa Dayang pakai. Tapi dia ingat masa tu macam Dayang nak jadi penyanyi. Memang dia ingat detik tu. Dia cakap saya nak jadi penyanyi dan tak tahu macam mana, apa yang Dayang perlu buat. Tapi Dayang nak jadi penyanyi. Walaupun kat sekolah cikgu selalu cakap nak jadi doktor, cikgu, peguam. Itu bertukar-tukar. Tapi dalam hati Dayang memang satu je. Memang Dayang nak jadi penyanyi. So daripada situ Dayang mula masuk pertandingan. Dia atau dari umur 12 tahun. Untuk Dayang kumpul, sebab Dayang macam dia cakap tadi, Dayang pemalu. Untuk Dayang kumpul keberanian tu ambil masa lama juga. 15 tahun baru Dayang next pertandingan nyanyian yang Dayang sertai, iaitu Bintang Remaja. Dari situ Dayang rasa macam lagi bersemangat macam no, I nak jadi penyanyi. I tak tahu macam mana I nak jadi penyanyi. So dari situ macam Dayang dah set mind Dayang nak jadi penyanyi. So actually siapa sebenarnya? Maybe dalam family ke yang memberi family pengaruh? Tahu Dayang suka menyanyi. Tapi so diorang tak terfikir sebab Dayang memang suka menyanyi. Diorang selalu dengar Dayang menyanyi. Tapi diorang tak terfikirlah. Sebab Dayang pemalu. So diorang tak terfikirlah Dayang akan berani Dipentas. First pun dah macam paksa. Itu pun macam tak nak, malu-malu nyanyi je macam tu. Tapi bila atas stage 15 tahun tu pun orang yang cakap anak you boleh menyanyi kan, tak nak join ke? Macam dia macam nak ke tak nak. Kalau dia tak cuba ni, bila dia nak cuba? Bila dia nak try macam tu? Dia pun tak sure dia ada bakat ke tak. Sebab yang first Dayang 12 tahun tu dia sagu hati je. So masa Bintang Remaja tu Dayang just try lah. Apa nak jadilah macam tu. So masa tu menang ke? Masa tu Dayang sampai ke final. Tapi final tak menang lah. No. Dayang dua kali. First Dayang tak menang, second time Dayang menang. Dayang masuk 2 kali. Yes. Pertandingan Sabah. Sebab tapi itu di antara Sarawak sahaja. Masa tu umur 15, and then baru Dayang pergi ke yang Golden Teen Search. Itu baru yang Dayang dia lebih macam pergi ke mewakili besar Sarawak. Dia punya mewakili Sarawak ke
Kuala KL. Lumpur. Yes. Okay, so Dayang membesar mendengar siapa? Mungkin ada spesifik penyanyi atau lagu favourite ke yang membuatkan Dayang rasa seronok menyanyi tu? Dayang sebenarnya lagu-lagu Dayang dengar macam sebenarnya bercampur. Dayang bukan orang ingat maybe style singing Dayang more to R&B sebab Dayang rasa itu apa yang sesuai dengan suara Dayang dalam kepala Dayang. Tapi Dayang banyak dengar macam influence dari macam abang Dayang dia lebih suka kepada macam Nirvana ataupun Silverchair ke apa tahu macam tu kan. Lepas tu anti-anti Dayang suka Datuk Sheila Majid. Lepas tu Dayang pula masa tu dengar Datuk Siti Nurhaliza, Fazal Latif, Ziana Zain. Dia banyak bercampur-campur lah. Bila Dayang masuk Bintang Asli pula, Dayang start mendengar lagu-lagu dari lagu-lagu lama pula. So Dayang macam Dayang rasa Dayang boleh explore. Dayang boleh explore banyak. Kalau R&B masa tu of course Shanice, Tevin Campbell, siapa lagi, Babyface. So Dayang rasa Dayang boleh terima. Dayang lebih kepada apa yang Dayang suka dengar. Masa tu tanpa ada spesifik genre atau apa-apa lah sebenarnya lah. Tapi orang ingat Dayang macam R&B saja. Tapi sebenarnya Dayang banyak dengar banyak genre muzik sebab bila abang Dayang dengar Nirvana, dia macam sedap. Best juga. Dia macam grunge masa tu kan. Bila ada alternatif, Dayang dengar juga. Bila pop, Dayang dengar juga. So macam Dayang rasa macam apa yang Dayang suka. Tak semestinya genre muzik tu sendiri. So styling dalam nyanyian Dayang tu sendiri, Dayang develop macam mana untuk, because you tahu Dayang dah R&B punya styling of singing kan, tu di-developnya macam mana sebenarnya? Banyak just menyanyi saja ke? Sebenarnya kalau terus terang Dayang just menyanyi je. Masa tu Dayang just menyanyi. Dia macam okay, Dayang nyanyi macam ni. Dia tak ada fikir macam styling ke apa. Masa tu kita just kalau yang Dayang ingat, Dayang sebenarnya rindu masa tu mana Dayang just menyanyi apa yang keluar. Tanpa macam berfikir macam Dayang kena buat macam ni. Dayang just nyanyi je, ikut perasaan Dayang nak menyanyi macam mana. Just macam apa yang keluar, itulah bunyi dia. Okay, right. Okay, recently kalau kita scroll TikTok kan, saya macam banyak keluar video-video Dayang orang post balik. Kenapa? Kan, video lama, dan yang paling banyak sekali saya rasa ketika Dayang di program One in a Million. Betul. Kenapa ya? Okay, kenapa saya rasa mungkin itu antara momen penting dalam kerjaya Dayang untuk peminat. Saya percaya juga. Betul. So kalau Dayang ingat balik, Dayang, do you think that you proud with yourself dengan, I mean like the transition yang Dayang lalui 25 tahun mungkin sudah menyanyi lebih kurang ya. Banyak kan daripada satu stage kan, bermula Dayang sangat, kalau mungkin ada yang tak tahu, Dayang mungkin generation hari ni lah, dulu kat Malaysia ni kita ada Planet Hollywood. Tahu. Yes. Dan saban bulan saya rasa saban bulan dia bukan macam setahun 2-3 kali tak, kita akan nampak Dayang di Planet Hollywood. Saya rasa itu antara momen yang paling best, because saya rasa mungkinlah saya antara yang setiap kali Dayang perform saya ada di situ. Ya ke? Thank you so much. Sebab the best thing is saya rasa Dayang tidak saja perform sendiri di situ kan. Saya ada bersama Anwar Zain juga. Pernah bersama Marcel juga pernah. Dan saya melihat transition itu sehingga hari ini, Dayang yang hari ini. Dayang rasa bangga tak dengan apa yang, I mean like, susah dan senang yang Dayang dah lalui sehingga hari ini? Dan rasa itu satu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi Dayang. Dan Dayang rasa bertuah Dayang dapat merasa era itu di mana penyanyi-penyanyi ada peluang untuk macam, sebenarnya itu lebih kepada lepas geram.
Betul tak? Kita buat show and then kita boleh pilih apa lagu yang kita nak. Kita boleh macam okay, dari situ sebenarnya Dayang slowly mengenali diri Dayang, mengenali suara Dayang dan mencuba sesuatu yang kadang-kadang yang macam different. Lagu-lagu yang Dayang maybe tak berpeluang nak menyanyikan di stage yang lebih komersial ataupun corporate show kan. So yang tu lebih kepada untuk memberi memberi kepuasan kepada seorang penyanyi tu untuk macam having fun, untuk explore diri sendiri sebenarnya, dan dari situ Dayang mengenali diri Dayang. Okay, right. So kita back to the 1 in million year story. Betul. Boleh. Kita cuba ingatkan balik. Okay, tahun 2005, 6 macam tu. Dayang dan Beyonce itu begitu disebut-sebut. Begitu disama-sama kan. Ya, okay, kenapa jauh panggang dari api? So secara personalnya, seberapa besar pengaruh Beyonce itu sendiri dalam diri Dayang? Atau sebenarnya tak ada pun? Dia secara tak sengaja, sebab Dayang memilih lagu-lagu Beyonce ni kadang-kadang sebab untuk mencabar diri Dayang sebenarnya. Lagu-lagu dia bukan senang untuk dinyanyi, dan dia sebenarnya macam nak praktis sebab lirik dia sangat-sangat mouthful. Kan dia nak mencuba sebenarnya, tapi somehow tiba-tiba orang kait macam mana nak cakap, orang samakan. Sebenarnya Dayang tak bukan dengan sengaja nak menjadi Beyonce. Yes. Dayang sebenarnya lebih kepada minat karya beliau, di mana lagu-lagu dia macam wow, untuk challenge myself, boleh tak Dayang menyanyikan lagu-lagu seperti ini? Sebab dia nak kata, masa first album, yes, dia betul-betul R&B. Tapi lepas tu, dia dah macam eksperimen banyak. Kan? Dayang lebih kepada nak belajar sebab dia punya vocal runs tu, boleh tak Dayang buat? Lebih kepada tu sebenarnya. Lepas tu nak okay, boleh ke Dayang hafal lirik dia macam almost nak kata rap? Sebab kan rap kan tapi dia kira konon-konon macam okay, boleh ke aku buat? Bukanlah nak rap, tapi macam nak mencuba. Tapi itulah, dan tak tahu, ini lebih kepada peminat yang melihat. Tapi Dayang still tak boleh bukanlah kata berterima kasih sebab peminat macam okay Dayang ini, tapi bagi Dayang terlalu jauh untuk Dayang nak dibandingkan dengan Beyonce tu. Janganlah, malu saya sebenarnya. Okay, right. Apa lagi yang mungkin belum tercapai 25 tahun kan? Dayang dah bermuzik, konsert dah, macam-macam jenis konsert dah. Alhamdulillah. Dari satu pentas ke pentas, semua pentas yang besar, saya rasa Dayang dah cover lah. Belum lagi. Ada lagi insyaAllah. So apa lagi yang mungkin sebenarnya Dayang nak achieve? Bagi Dayang, Alhamdulillah, Dayang bersyukur sangat-sangat dalam kerjaya Dayang sebagai seorang penyanyi ni. Sedikit demi sedikit Dayang punya impian tu tercapai. Sedikit Dayang cuba apa yang Dayang ingin dalam kerjaya Dayang kan. Sebagai seorang penyanyi tu macam okay, siapa yang Dayang ingin berduet, konsert, album berlagu, album yang bereksperimen kan. Semua tu slowly Dayang dah capai, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang penting bagi Dayang adalah untuk Dayang punya macam mana Dayang ingin. Ini sebagai cabaran untuk Dayang sebagai seorang penyanyi, dan sebagai semua penyanyi lah, untuk sentiasa relevan dan juga konsisten dan untuk sustain dalam music industry. Itu yang Dayang rasa Dayang nak achieve sebagai seorang penyanyi. Sampai bila? Persoalannya sampai bila? Itu yang Dayang macam masih belum tahu. Yes. Belum macam, dia tak pasti kan. Tapi selagi boleh Dayang macam akan menyanyi dan
berusaha untuk sentiasa belajar, sebab Dayang bagi Dayang semua ni sampai sekarang Dayang rasa jangan berhenti untuk belajar. Dayang rasa ada je benda baru yang Dayang perlu belajar dari segi nyanyian, dari segi persembahan Dayang, dari segi keseluruhan lah. Benda tu yang Dayang rasa macam Dayang punya, apa orang cakap, benda yang Dayang nak achieve. Yes, betul. Sebab kalau nak tanya pasal apa tadi dia punya tu benda mungkin keinginan tu. Keinginan Dayang adalah untuk Dayang nak tahu berapa lama Dayang boleh sustain, boleh terus bekerja. Yes, sebab nyanyian itu adalah Dayang punya forte dan it's your life. Yes, betul. Sebab itulah satu-satunya cita-cita saya. Okay, right. Mungkin ini adalah trivia. Mungkin kalau ada yang tak tahu ke. Saya difahamkan Dayang seorang yang tidak akan menonton apa-apa persembahan yang Dayang dah buat. Sekalipun ia adalah pertandingan dan Dayang menang. Kenapa? Dan tak tahu, mungkin Dayang saja ataupun ada juga penyanyi macam ni. Dah rasa setiap kali persembahan-persembahan yang besar, especially yang konsert ataupun yang TV punya big competition, Dayang kadang-kadang Dayang perlu masa untuk tengok. Sebenarnya banyak lagi persembahan yang belum tengok. Kalau dah tengok pun dah mute. Mute, yes. Sebab dah nak tengok macam okay, dah yang punya movement. Oh, dah cantik ke tak? Kan? Okay ke tak look dah itu. Tapi suara tu, sebab dah rasa setiap penyanyi ni, ada je dia rasa dia tak puas hati. Walaupun dah tahu susah. Macam kita, manusia biasa kan, kadang-kadang tak semestinya semua perfect. Betul. Tapi Dayang cuba remind diri Dayang macam jangan mengejar apa tu, kesempurnaan. Kadang-kadang benda tu boleh mengganggu fokus kita kadang-kadang. Sebab dia rasa macam okay, itu dah lepas. Tapi kenapa Dayang still macam, lah kenapa aku buat macam ni, sebab setiap penyanyi sebenarnya bila you menyanyi atas stage, bila you buat salah ataupun you terkunci sikit, habislah. Rasa macam why macam tu. Kadang-kadang benda tu yang mengganggu sedikit. Tapi Dayang cuba slowly macam it's okay, tak ada orang yang perfect. Setiap manusia tak perfect. Dayang cuba tenangkan diri Dayang. Tapi so dah boleh tengok lah lepas ni? Belum dapat lagi. Belum lagi. Saya cuba memujuk hati. Yes. Untuk menonton kembali. Betul. Sebenarnya penting untuk seseorang artis tu bila dia buat persembahan, sebenarnya kita kena study apa yang okay, aku tak sepatutnya buat ni. Okay, I boleh improve on this part ataupun dari segi nyanyian. Itulah saya still memujuk hati Dayang untuk mencari kekuatan untuk menonton persembahan betul, sendiri. Betul. Okay, right. Kita kembali ke tahun 2004. Dayang Sayang Kamu diedarkan, diterbitkan secara independen. Betul. Okay, betul. Saya rasa itu adalah momen yang sangat besar. Mungkin bukan saja untuk Dayang, tapi untuk peminat Dayang juga. Because I remember yang that album Dayang jual sendiri. Betul. Di mall ya. Ada rasanya. Di mall, ada yang macam kita jumpa macam okay, kita deliver macam tu. Dan actually Dayang ada pilihan, saya rasa, untuk pergi mana-mana label saja. Any label boleh sign Dayang. Ketika itu saya rasa apa yang membuatkan Dayang begitu yakin dan confident untuk nak kata Dayang yakin tu tak adalah 100% Dayang terlalu confident. Sebab ada risikonya. Betul. Sebab situasi pada masa itu, dah rasa itu
jalan ataupun keputusan yang dia rasa terbaik untuk Dayang masa tu. Walaupun Dayang tak tahu dia punya result dia macam mana, tapi Dayang just mencuba. Kalau Dayang tak cuba, Dayang rasa Dayang tak tahu Dayang boleh buat atau Dayang tidak boleh lah. buat atau tidak. So Dayang rasa macam okay, Dayang just cuba. Kalau Dayang tak buat something, Dayang tak boleh nak move evolve forward, Yeah. evolve. Dari segi penyanyi dan juga dari segi kerja Dayang secara keseluruhan. Dari segi bisnesnya jugalah saya yes, rasa kan. So Dayang rasa macam itu pilihan terbaik pada masa itu. Yes. What if benda tu, apa yang Dayang buat tu, dia tak menjadi? Kita cuba lagi. Ada backup plan ke? Or just buat je lah? Masa tu kita just buat dulu. Kalau tak jadi, buat lagi. Buat lagi. Yes. Sebab bagi Dayang, kegagalan tu ataupun kalau tak menjadi, itu yang mengajar Dayang. Sebab bagi Dayang, setiap hari Dayang adalah satu proses pembelajaran. Dayang hopefully Dayang takkan stop untuk belajar. Macam bagi Dayang itu satu proses lah untuk seorang penyanyi. Orang rasa untuk orang manusia biasa pun kita kena gamble lah. Betul. Kalau tak menjadi, itu yang menguatkan kita. Dayang rasa kalau tak jadi, it's okay, frust, tapi kita cuba lagi. Teruskan. Itu pendapat Dayang lah. Okay, right. Selepas tu Dayang saya boleh kata melalui satu fasa muzik yang sebegitu R&B lah. Okay? Dayang, saya rasa Dayang puas dah kot kan dengan album 2007-nya. Betul. Lepas tu dengan eksperimental dalam album Kasih. Sampai album Sayang dan Cahaya. Betul. Dayang puas tak? Because saya rasa mungkin lah untuk masa tu muzik begitu tu macam sedikit advance. Mungkin bagi saya. Sebab bila saya dengar balik Sayang dan Cahaya tu, saya berfikir actually banyak lagu-lagu yang di album tu mungkin tahun 2009 kot. Lebih kurang. Lebih kurang. Yes. Okay. Kalau dirilis sekarang ni, bunyinya tu masih lagi relevan dan national. Ya. Oh, okay. Dayang rasa sendiri macam mana? Adakah Dayang waktu tu penghasilan Sayang dan Cahaya tu terlalu advance untuk diedarkan pada masa tu? Sebenarnya sejujurnya Dayang pun tak pasti. Selepas Dayang Sayang Kamu, itu lebih kepada pop album kan. And then lepas tu Dayang rasa macam Dayang nak explore something different. Walaupun Dayang tak pasti penerimaan peminat Dayang macam mana, macam dah cakap tadi, Dayang just nak cuba, nak try. Jadi ke tak jadi, it's okay. Dayang just terima, and then kita just macam insyaAllah kita buat lagi. Yang penting Dayang just nak explore something new, something different, nak tunjuk macam Dayang pun okay, Dayang boleh buat ni juga, Dayang boleh buat ni juga. So Dayang just nak bagi, dia lebih kepada kepuasan penyanyi diri sebenarnya. Kita nak mencuba, walaupun Dayang tak pasti penerimaan peminat tu macam mana, tapi at least Dayang rasa macam okay, at least Dayang dah cuba, dah buat, and then kita move forward je lah. Move forward. Jadi tak jadi, kita move forward and cuba selagi Dayang mampu, selagi boleh, dan selagi ada orang yang nak mendengar Dayang menyanyi. Dan selepas itu saya rasa Dayang pause kejap sehingga tahun 2013 Dayang mengeluarkan Di Pintu Syurga. Saya rasa itu a massive hits yang mengembalikan Dayang di radar sangat popular, dan saya rasa menerusi Di Pintu Syurga sangat popular lah. Okay. Dan dia berterusan dengan Langit Cinta. Dayang sudah masuk ke pasaran muzik ballad, balada kan. And of course ballad tu lebih senang kan untuk mengikat pendengar kita untuk mendengar dan menyukai. Betul. Kan? Itu tak dinafikan lah. So
pada ketika itu Dayang rasa itu keputusan yang harus dibuat untuk menyanyi ballad balik untuk meraih perhatian pendengar semula, ataupun macam mana? Dia sebenarnya bukanlah kata Dayang kena go back to ballad. Dia tak ada. Sebab saya ni sangat mengikut Flow saja. flow and feel Dayang masa tu. Masa sayang cahaya Dayang macam Dayang nak bereksperimen. Masa kasih Dayang pun nak bereksperimen. Lepas tu tiba-tiba macam kebetulan macam kita tengah cari lagu dan dapat lagu tu, lagu Di Pintu Syurga, macam why not? Macam tu. Dia bukan kata macam I need to come back to ballad. Tak ada. Tapi itu dah cakap, itu satu proses mengenali diri Dayang dan juga satu proses pembelajaran Dayang dalam hidup dan juga dalam muzik Dayang, dalam kerjaya Dayang sebagai seorang penyanyi. Dan Alhamdulillah Dayang mendapat lagu Di Pintu Syurga tu daripada Thumb Spider. Dan dia bukanlah plan, kita memang mencari lagu. Tapi dari situ baru kita macam okay, kita plan. Sebab sebenarnya Dayang dalam Dayang bila dah menghasilkan album dan mencari diri sendiri sebagai seorang penyanyi dan mencari balance. Balance dalam album, dalam muzik Dayang, dalam lagu-lagu Dayang. Sebab Dayang rasa macam okay, untuk Sayang dan Cahaya, Dayang macam okay, ini apa yang Dayang teringin nak buat. Kasih apa yang Dayang macam nak bereksperimen. Tapi untuk Di Pintu Syurga, dia lebih kepada Dayang jumpa balance tu di antara apa yang Dayang nak sebab nak menyanyi Dayang, so Dayang kena feel good bila dia menyanyi. Dayang kena macam rasa apa Dayang nyanyi, dan Dayang nak peminat Dayang pun rasa. So Alhamdulillah Dayang rasa untuk album 2017. Yes, 2017 dan Alhamdulillah slowly Dayang jumpa balance tu lah. Yes. Apa yang peminat nak dengar dari Dayang dan apa yang Dayang boleh bagi sepenuhnya kepada peminat-peminat Dayang. Okey, dan selepas itu, selepas album 2017 dengan saya rasa di single Separuh Matiku Bercinta juga kan di album itu. Di dalam album, yes. Album itu kemudian Dayang berduet dengan Hil menerusi Haram. Okey. Bermula dengan Haram, landscape sound music Dayang tu dah different pula. Dia berubah lagi. Itulah. So kita dengar sebentar dan ada X Not Missing You kan. Yes, betul. Sampailah duet bersama dengan Amir Tok Debu. Saya rasa itu adalah single-single yang soundnya sangat eksperimental lah untuk sebuah pop. Kan? Dan apa orang kata current state of mind Dayang masa tu kenapa best ke lagu macam tu, aku kena buat lagu macam ni because sounds dia different ke? Satu, dia bukan sebab macam best ni lagu macam ni. Tak ada. Sebab Dayang jenis bila Dayang dengar lagu macam Dayang lebih kepada mengikut firasat Dayang. Macam Dayang rasa Dayang suka lagu ni, and Dayang rasa why not Dayang, kita kena evolve sebagai seorang penyanyi. Sebab kan Dayang cakap tadi Dayang nak cuba untuk relevan dalam industri kan. So Haram tu kira first different daripada ballad Dayang sebelum ni. Dan lagu tu Dayang rasa macam memang macam rasa macam Dayang dah lama tak ada duet rasanya. Kan sebelum last duet Dayang sebelum Haram mungkin dengan Marcel mungkin. Yes. Tapi tu lebih pop. Kan. So yang ni macam Dayang tak ada salahnya kalau Dayang mencuba. Dan Dayang tak sangka pula dia menjadi. Dan Dayang pun tak tahu. Dia macam Alhamdulillah benda tu berjalan dengan mudah dan lancarnya. Mudah tu
maybe dia lancar. Dia lancar. So dari situ macam okay, why not, dan cuba tengok mungkin yang boleh tarik new pendengar baru pula. pendengar baru untuk lagu-lagu seperti Haram, lagu Not Missing You, dan juga lagu Debu. Sebab bila berkolaborasi ni, selalu kan dia nyanyi solo kan. Bila kita menyanyi di atas pentas, energi dia lain. Dan rasa seronok, macam fun lah bila kita berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain. Rasa ada macam support tu atas stage tu. Kita sebab selalu bila menyanyi sendiri, dia ada tanggungjawab yang berat tau. Macam dan kena menyanyi, kena fikir macam kena buat the best. Tapi duet pun ada juga tanggungjawab dia. Macam I kena make sure I tak ruin the performance ke, ataupun maybe sebab ada yang lagu ni tak jadi. Benda-benda tu ada je. Dia ada pro and cons je lah. Yes, betul. Tapi it's a fun project. Dan suka sangat project collaboration tu seronok. Sebab at least Dan sendiri pun banyak belajar, experience benda baru. Dan seronok sebenarnya. Dan rasa macam bertuah dan dapat peluang tu. Okay. Jadi untuk tahun ini pula, directionnya tu ke mana pula? Belum ada lagi ke, ataupun dia dah ada sebenarnya. Dia roughly dia dah ada. Sebab dan rasa last, selain daripada belagu kan lebih kepada klasik. So special project lah. Yeah, it's a very 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 special project bagi Dayang. So dari album pop tu, dan rasa Dayang cuba, kira agak beberapa tahun juga kan Dayang tak keluar pop album Dayang. Untuk peminat Dayang rasa pun alhamdulillah ramai juga peminat bertanya kepada Dayang bila nak keluar pop album, kan. Dayang faham. Tapi Dayang memang ambil masa sikit untuk Dayang nak bagi the best dari segi pemilihan lagu. Sebab Dayang cuba cater kepada semua peminat Dayang. Kelompok peminat. Ada yang lebih kepada suka betul-betul ballad. Ada yang macam new sound. Ada yang more macam nak dengar Dayang santai. So album ni dia adalah dia punya macam mana nak cakap dia punya kata segmen peminatnya lah, penggemarnya. Dan cuba memuaskan hati semua peminat Dayang. Sebab album ni memang Dayang buat untuk peminat Dayang yang mungkin menunggu. Ada sedikit yang Dayang boleh kongsikan ke belum lagi? Tunggulah. So kena tunggulah. Tapi insyaAllah tahun ni pastinya saya cuba. Okay, sepanjang 25 tahun atau mungkin lebih, saya pun kena kira balik perjalanan bermuzik Dayang ini. What is your favourite journey? Itulah soalan tu sebenarnya susah juga Dayang nak jawab. Sebab dia rasa alhamdulillah journey Dayang dalam kerjaya Dayang sebagai seorang penyanyi ni, dia memang ada naik turun itu biasa. Tapi bagi Dayang itu yang menjadikan diri Dayang hari ini. Dan ada momen-momen yang Dayang rasa sangat indah, yang Dayang tak boleh lupakan. Dan ada juga momen-momen yang Dayang tak nak cakap momen yang pahit ke apa, sebab pahit itulah yang mengajar kita. So Dayang akan cakap momen-momen yang manis. Sebab kalau tak ada momen-momen yang itu, kita tak belajar. Tapi yang paling dah ingat, macam first time, kalau nak ingat momen lah kan, bila Dayang berjaya ke final untuk lagu Saya Cinta untuk AJL. First time di AJL kan? Ya, masa tu Dayang tak sangka. Lepas tu Dayang bertanding. Bertanding dengan penyanyi-penyanyi yang macam sangat hebat. Sangat hebat. Ada siapa M. Nasir. Siapa and of course ada Siti juga. Of course. And then ramai penyanyi-penyanyi yang hebat. Dayang tak sangka Dayang sampai ke
final untuk lagu Seandainya Masih Ada Cinta. Dan Dayang sebenarnya dia masih ingat lagi masa dia menyanyi atas stage tu dekat MBSA. Di mana Dayang just nyanyi je dan tak fikir apa masa tu. Dan just menyanyi dan cuba bagi yang terbaik. Dan of course untuk fasa kedua dalam kerjaya Dayang sebagai penyanyi iaitu di Pintu Syurga. Kan kembali setelah beberapa tahun kan untuk AJL berapa 10 tahun. Itu Dayang kena tengok. Dayang pun tak ingat sebenarnya 10 tahun. Yang itu pun perasaan dia lebih kurang kepada seperti Saat dan Secinta. Dayang just wow. Dayang just nyanyi dan tak expect apa-apa. Dayang just nak enjoy the moment. Dan Alhamdulillah Dayang tak sangka sambutan sebegitu daripada anak Dayang. Dan itu memberi semangat kepada Dayang untuk macam Dayang kena buat lagi yang terbaik untuk peminat-peminat Dayang. Ada beberapa seperti untuk kalau lagu bila dia sebagai seorang penyanyi, bila dia bukan macam juara tu kan untuk Lelaki Tak Agung, itu pun dia tak sangka sebenarnya menang. Dia tak sangka. Tapi yang bagi Dayang yang sangat-sangat Dayang macam memberi kesan adalah bila, bukanlah nak sebut, malu sebenarnya untuk vokal terbaik. Sebab sebagai seorang penyanyi itu yang macam paling di macam rasa dihargai. Dan tak sangkalah sebenarnya. Bukan macam sekali, bukan 2 kali, tapi dia hat-trick. Alhamdulillah. 3 kali. 3 kali. Memang sebenarnya itu saya tak jangka. Tapi saya sangat-sangat berterima kasih dan rasa sangat-sangat macam apa yang Dayang cuba usahakan selama ini rasa dihargai. Itu yang penting untuk peminat-peminat Dayang dan juga untuk industri muzik. Yang Dayang rasa macam Dayang boleh ingat dan takkan lupa sampai bila-bila rasanya. Okay, alright. Kita melihat transition career muzik Dayang. Saya rasa kalau waktu sekarang ni mungkin kita boleh cakap dari waktu yang paling paling best untuk buat duit. Dengan non-stop show. Tersedak dah. Tersedak dengan non-stop punya show. Daripada tak kisahlah weddingnya, Alhamdulillah, dengan job corporate-nya, lepas tu dengan job-job yang lainnya lah kan, yang saban minggu kan untuk Dayang. Tak adalah saban minggu. So tapi untuk Dayang sendiri, kepuasan menyanyi tu mungkin dipentas yang mana? Adakah dipentas show-show corporate ke, ataupun Dayang rasa Dayang lebih best buat show konsert ke? Dia sebenarnya kepuasan tu sebenarnya bila Dayang berada atas pentas. Dia rasa macam this is my space. Macam tu kan. Corporate ke concert, of course yes. Dayang rasa macam Dayang nak memberi kepada peminat-peminat Dayang. Dan Dayang nak diorang ingat momen tu bersama dengan Dayang. Macam sampai bila-bila. Macam tu. Tapi untuk corporate pula, Dayang rasa macam berterima kasih sebab diorang memilih Dayang. Itu pun satu penghargaan bagi Dayang bila diorang memilih Dayang untuk menghiburkan especially wedding. Sebab wedding important, hari yang penting untuk pengantin kan. Dan untuk corporate pula, diorang memilih Dayang untuk menghiburkan staff diorang. Sebenarnya corporate tu lagi tough untuk sebagai seorang penyanyi. Sometimes yang datang tu maybe dia tak mengenali Dayang, tapi macam kadang-kadang ada yang datang, dia macam malu nak cakap kan, macam you're a good singer, macam thank you so much. So dia berlainan. Tapi kepuasan bagi Dayang adalah bila Dayang atas pentas, kecil ke, besar ke, corporate ke, konsert ke, itu sendiri
memberi kepuasan dan setiap kali Dayang buat persembahan tu Dayang cuba bagi yang terbaik. Dayang cuba buat macam Dayang anggap semua persembahan tu adalah penting bagi Dayang. Okay. Okay, right. Okay, kita nak cerita sikit lah tentang family and personal. Actually kita jarang dengar. Okay, last year ketika di konsert berlagu di Dewan Philharmonic, okay, kita duduk, saya bersama rakan-rakan saya. Okay. There's a row of beautiful people lah, like macam 2 ke 3 row depan tu, and then my friend bagi tahu saya itu family Dayang kot. Oh ya ke? Tak sure lah kan, sebab tak pernah tengok kan, but bila anak buah Dayang di situ kan, siapa namanya? Yaya. Oh ya lah, betul lah. Oh ya, betul lah, everyone is look the same macam Dayang. Okay, they have such a beautiful family, I would say. Alhamdulillah. And bapa Dayang juga sangat enjoy. Ya, dia sebenarnya Alhamdulillah family Dayang memang suka muzik. Tapi kita sangat jarang untuk mendengar, apa pula lagi melihat. Adakah itu syarat yang diletakkan untuk Dayang menjadi penyanyi untuk tidak expose family, ataupun Dayang rasa tak ada kepentingan untuk berkongsikan tentang personal dan juga family Dayang? Dayang rasa Dayang tak pernah lah nak meletakkan syarat ke apa. Bagi Dayang macam kalau macam tu dia terjadi macam tu. Tapi kalau untuk dari segi Dayang punya macam IG ke apa, Dayang lebih suka berkongsi tentang kerja. Tapi sometimes bila ada yang ada macam bila hari raya, kadang-kadang Dayang share juga. And then family Dayang ni sebenarnya ramai yang macam pemalu macam tu. Diorang macam tak nak macam tu. So bagi Dayang macam Dayang tak ada meletakkan syarat ataupun tak adalah berahsia. Sebab ada je peminat yang dah kenal family Dayang. So bagi Dayang itu, kalau dia terjadi, dia terjadi. Dia tak ada meletakkan syarat apa-apa. Tapi untuk Dayang lebih suka share berkenaan dengan kerja. Okay. Tapi konsert yang besar-besar macam tu, of course Dayang akan penting untuk Dayang, especially parents Dayang, family Dayang untuk datang dan tengok, nak bagi macam support bagi Dayang. Tapi Dayang tak sangka lah bapak dia menari hari tu. Tapi dia memang enjoy music. Yang pergi konsert mungkin boleh tengok lah betapa enjoynya bapak Dayang malam tu. I think he's very proud of apa yang Dayang achieve hari ni. Family Dayang ni dia tak bercakap ni tau. Dia cakap I'm proud of you. Tak. Tapi dia tunjuk dari segi maybe action dia macam dia macam apa tu macam dia nak macam kalau ada konsert macam tu dia nak datang, nak pergi. Sebab memang especially bapak Dayang dia memang suka music. Komen dia pun sangat-sangat sangat-sangat macam nak cakap, sangat-sangat terus terang. Hari ni nyanyi tak ni macam tu. Hari tu lagi better lah. Macam okay terima je lah. Tapi penting at least macam ya ke, tak sedap ke, okay lah. Macam last time okay tapi hari ni okay adalah. Tapi tak adalah macam sedapnya ni adakah dia bagi tahu kalau dia buat macam tu pun dia awkward lah sebenarnya. Sebab family kan sentiasa macam terus terang je. Okay, untuk hari ni, untuk usia bermuzik yang sangat panjang dan lama hayatnya kan, apa yang membahagiakan seorang Dayang Nur Faizah hari ini? Sebenarnya yang membahagiakan Dayang adalah bila Dayang still boleh lagi menyanyi di atas pentas. Sebab bagi Dayang itu yang memberi Dayang macam freedom. Itu macam rumah Dayang. Dayang macam mana nak cakap bila Dayang menyanyi, bila Dayang tengok orang menyanyi bersama-sama dengan Dayang, lepas tu bila Dayang tengok orang enjoy and orang ingat persembahan Dayang, itu yang sebenarnya membahagiakan Dayang. Maksudnya Dayang macam Dayang kena kerja keras lagi.
Untuk bagi peminat-peminat Dayang. Sebab ada peminat-peminat Dayang yang ikut Dayang dari album pertama sampai sekarang. Dayang sangat-sangat terharu dan sangat-sangat macam Dayang tak berterima kasih je Dayang mampu and cuba bagi yang terbaik untuk peminat Dayang. Tapi itu memang bila on stage nervous, takut. Sebab takut tu kena ada, nervous tu kena ada sebab maksudnya Dayang ambil berat apa yang Dayang nak bagi kepada peminat-peminat Dayang hari itu ataupun persembahan Dayang hari itu. Tapi dia bagi satu kepuasan lah bagi Dayang dan itu yang membuat Dayang happy lah. Salah satunya. Okay, kita ada banyak lagi benda yang kita nak tanyakan kepada Dayang Nur Faizah. So untuk semua, kita nantikan untuk episod yang akan datang bersama dengan Dayang Nur Faizah.